Cak! Ni, panas sungguh lah kat luar tu. Tekak ni. Rasa dahaga. Nak minum air manis rasa. Nak minum air apa ha? Air Nescafe. Nak minum air panas ke? Nak minum air sejuk? Ish lah, tak sabar ni. Dahaga ni. Kita tengok yang mana satu yang larut. Kita try nah. Okey. Ha, dah ni kita nak buat Nescafe nah. Cikgu bubuh Nescafe dalam gelas ni. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Cikgu bubuh dulu. Okey, bubuh susu dulu. Cikgu nak bubuh susu. Tu kita bubuh Nescafe. Okey, cikgu bubuh Nescafe. Okey, ha, kita tengok. Bubuh Nescafe. Okey, sebelah ni pun sama juga. Kita bubuh benda yang sama. Okey. Bubuh susu. Okey, ni kita bubuh susu. Okey. Okey, kita bubuh sama. Dah ni kita bubuh pula air panas. Ni air panas ni cikgu baru masak. Ni nah. Ni. Okey, bubuh yang panas sikit belah ni. Okey. Lepas tu kita buah yang sejuk ni, kita tengok mana yang larut dulu. Sama panas tak? Okey lah. Kita pun kacau. Kacau. Mana yang lebih larut? Cuba tengok. Okey, kita kacau lah. Kacau yang ni buat. Okey, dan ni kita tengok. Mana yang lebih larut? Mestilah dalam yang panas tu. Mana yang panas tu? Ni yang panas lah. Okey. Okey, kita dah tengok tadi kan pemerhatian bila mana air Nescafe kita larutkan dalam air panas dan air sejuk. So didapati dalam air panas Nescafe lebih ataupun mudah terlarut dan secepat untuk diminum lah. Okey, berbanding dengan air sejuk. So contoh kepada pemerhatian tadi kita boleh kaitkan juga dengan topik kadar tindak balas. Di mana dalam topik ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu kadar tindak balas itu. So antaranya adalah faktor suhu. Ni faktor suhu. Okey. So dalam topik kadar tindak balas ada satu teori yang kita namakan teori pelanggaran. Apakah yang cuba untuk teori pelanggaran ini terangkan, iaitu zarah-zarah yang berlanggar dalam satu tindak balas perlu pertama mempunyai orientasi yang betul dan kedua mempunyai tenaga yang mencukupi. Okey, baiklah kita tengok pada suhu yang terlibat dalam faktor tindak balas ini, iaitu kalau tengok pada gambar rajah ini kita ada satu keadaan di mana kalau kita masak tu panas kan. So bila kita tengok peti air sejuk tak? Sejuk. So ada dua keadaan yang berbeza, maksudnya suhu pun ada yang tinggi, ada yang rendah. Okey. So untuk tindak balas kimia kita ada satu larutan yang kita namakan larutan natrium thiosulfat bertindak balas dengan asid sulfurik menghasilkan natrium sulfat, sulfur dioksida, sulfur dan air. Okey, H2O. So berdasarkan kepada gambar rajah yang kita lihat ini, kita boleh nampak ataupun kita boleh perhatikan pemboleh ubah yang kita gunakan adalah suhu. Di mana apa yang berlaku di sini kita tetapkan suhu kepada beberapa keadaan. Satu keadaan yang rendah, satu keadaan yang tinggi. So kita boleh nampak sebelah kanan ini tanda X marks itu akan hilang. Sekiranya akan hilang dengan cepat sekiranya kita guna suhu yang tinggi. Ini adalah disebabkan oleh apa? So berdasarkan pada teori pelanggaran, apabila suhu larutan natrium thiosulfat bertambah, tenaga kinetik zarah-zarah juga bertambah. So kita ada satu poin kat sini. Poin kedua kita boleh dapat dekat tenaga kinetik. Sebab suhu kaitkan dengan tenaga kinetik. Dan seterusnya, frekuensi pelanggaran antara ion thiosulfat dan ion hidrogen meningkat. So pelajar-pelajar kena mention tentang nama bagi zarah yang berlanggar. And then frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. Ini poin keempat. Di sini tak perlu mention nama dah lah. So kadar tindak balas juga akan meningkat. So ada 5 poin kat sini. So kita ada 5 markah. So cikgu permudahkan untuk murid-murid ingat poin-poin tadi tu dengan menggunakan satu kaedah mnemonik, iaitu suteran Fredar, di mana su tu adalah suhu, T tu adalah tenaga, ran tu adalah pelanggaran. Fredar stand for frekuensi pelanggaran berkesan, dar tu adalah kadar. So ingat 5 poin ini untuk dapatkan 5 markah. Seterusnya ada satu lagi soalan akan diberi sekiranya dia bagi perbandingan eksperimen 1 guna suhu yang tinggi, eksperimen 2 guna suhu yang rendah. So bahan yang sama, iaitu natrium thiosulfat dan asid sulfurik. So bagaimana kita nak tackle soalan ini? Sama juga, kita ada poin kat sini, suteran Fredar. Cuma apa yang bezanya adalah kita kena buat perbandingan pada setiap poin. Jadi kita gunakan perkataan lebih tinggi. Sebagai contoh, suhu larutan natrium thiosulfat pada eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Seterusnya, tenaga kinetik zarah-zarah pada eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Poin ketiga, gunakan frekuensi pelanggaran antara ion thiosulfat dan ion hidrogen pada eksperimen 1 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Dan seterusnya untuk poin keempat dan poin kelima pun sama. Kena buat perbandingan untuk dapatkan markah. So ingat suteran Fredar,
ingatlah faktor suhu, di mana suhu yang tinggi akan mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, maksudnya kadar tindak balas itu akan lebih tinggi berbanding suhu yang rendah. Okey, itu saja. Okey nah, ni ayak Nescafe cikgu buat ni. Okey, dalam ayak panas. Okey, dia melarut elok. So kita boleh minum lah lepas ni. So kesimpulan dia, okey, pada suhu yang tinggi, kadar tindak balas pun tinggi. Okey, berbanding dengan suhu yang rendah tadi, dia ada banyak ketulan kan. So dia tak berapa nak larut. So kadar tindak balas dia kurang. Okey, bye. Okey nah, ni ayak Nescafe cikgu buat ni. Okey, dalam ayak panas. Okey, dia melarut elok. So kita boleh minum lah lepas ni. So kesimpulan dia, okey, pada suhu yang tinggi, kadar tindak balas pun tinggi. Okey, berbanding dengan suhu yang rendah tadi, dia ada banyak ketulan kan. So dia tak berapa nak larut. So kadar tindak balas dia kurang. Okey, bye.